Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fahuwa muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyidan. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila habibina wa nabiyina wa syafi'ina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa antal jawadul karim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna duha'a duha'uk wal baha'a baha'uk wal jamala jamaluk wal quwwata quwwatuk wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qariban fayassirhu bihaqqi duhaik wa bahaik wa jamalik wa quwwatik. Allahumma atina ya Allah ma ataita ibadaka salihin wa ba'd. Semua yang saya hormati, semua yang saya kasihi, alhamdulillah, pertamanya seperti biasalah, seperti amalan-amalan orang-orang yang hati mereka sangat baik dengan Allah, akan memulakan apapun dalam hidup ini dengan terlebih dahulu merafakkan, mendatangkan, melahirkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadirat Allah. Ahyana ba'dama amatana. Tidak ada yang menghidupkan kita melainkan Dia setelah dirasakan kematian, pengalaman kematian buat kita. Disihatkan tubuh badan kita sehingga Masya Allah kita dapat keluar daripada rumah masing-masing, berjalan dan sampai ke sini. Dan lebih istimewa lagi kerana kita dapat dihimpunkan, dipertemukan dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat mulia. Dapat duduk dalam sebuah halaqah yang Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, siapa di kalangan kalian yang ingin pergi ke buhtan atau aqiq? Fayati minhu dan maka datang daripadanya mendapat unta, seekor unta yang subur, yang gemuk, yang sihat. Qulna, berkata kami, bala ya Rasulullah, kami nak dapat itu kalau dapat keluar ke buhtan atau aqiq. Lantas Rasulullah SAW menyatakan bahawa untuk pergi ke buhtan ataupun aqiq itu, seandainya kalian membaca satu ayat Allah lantas mempelajarinya, maka kalian sebenarnya telah mendapat lebih hebat daripada seekor unta. Sekiranya kalian membaca atau mempelajari dua ayat Allah, kalian dapat lebih baik daripada dua ekor unta. Sekiranya kalian membaca dan mempelajari tiga ayat Allah, kalian mendapat 3 ekor, lebih baik daripada tiga ekor unta itu, kata Nabi. Atau berapa jumlah sekalipun yang kamu pelajari, maka jumlah itu lebih baik, lebih banyak daripada unta. Maka alhamdulillah, kita harap Masya Allah kita duduk pada pagi hari ini, Allah memberikan kita kekayaan hati, ya, Allah memberikan kepada kita kekayaan hati. Kerana bila hati kaya, maka hidup rasa sempurna,
hati rasa puas dan mudah cukup dengan apa yang ada. Qanaah akan lahir hanya pada hati yang merasa cukup, merasa puas dengan apa yang ada. Sekira tidak, Rasulullah juga menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sekiranya kata Rasulullah kamu bertanya, kamu melihat kepada seorang lelaki yang punya 2 wadi, yang penuh wadi itu dengan harta benda. Lantas lelaki tersebut, kata Rasulullah SAW, melihat kepada 2 wadi tersebut, maka dia tidak lagi bersyukur pada Allah, tetapi mengharapkan wadi yang ketiga juga dipenuhi dengan harta dan menjadi milik kepadanya. Maknanya manusia ni dia ada satu perangai yang menakutkan kita, ialah perangai payah syukur. Itu yang bahaya. Dan apatah lagi, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, ya, apabila iblis mendatangi manusia, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Syaitan akan datang kepada manusia daripada belah depan mereka, menyerang daripada belakang kita, datang daripada belah kanan kita, datang merasuk daripada belah kiri kita. Segenap penjuru syaitan akan datang kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan apa yang dikatakan oleh iblis hari mana dia dilaknat pada ketika itu. Kemudian, ya Allah, bila aku datangi manusia, dia akan ada satu perangai. Apa dia? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Lantas engkau mendapati mereka tak pandai bersyukur. Tanyalah hati kecil kita, berapa ramai orang yang rasa syukur, ya Allah, aku dapat hidup pada hari yang baru. Ya Allah, syukur, ya Allah, aku hidup sebagai seorang beriman. Ya Allah, engkau hidup dan engkau sempurnakan dengan sihat, ya Allah. Bukan sekadar sihat yang lahir, tetapi ya Allah, engkau beri taufik sampai kami rasa nak duduk dalam majlismu, di rumahmu, ya Allah. Alhamdulillah, pada kali ini kita bertukar tempat. Ya, minggu sudah kita di Dewan sana. Sana ada kerusi, tuan-tuan. Saya tak rasa janggal sangat sebab masing-masing duduk atas kerusi. Tapi rupanya terbaliklah, ya tuan-tuan. Bila tuan-tuan ada kerusi, di sana ada whiteboard, saya kena gunakan whiteboard. Tapi bila tuan-tuan kena bersila, kan lenguh sikit kan. Tapi saya dapat kerusi yang empuk, Masya Allah, ya. Jadi saya tak tahu mana satu yang lebih baik, di sini ke sana. Jadi tengoklah, insyaAllah nanti bagi tahu pada ustaz yang menganjurkan. Kalau kita rasa sana best, buat kat sana. Saya hanya suka sebab ada whiteboard, sebab memudahkan nanti kalau kita buat ni, so kita catat tu, mungkin memudahkan sedikit nampak kita apa yang kita bincangkan. Minggu sudah kita bincang pasal apa, ya? Kalau siapa masih ingat, ya. Masihkah kau ingat, ya? Masih? Ya? Pengenalan kepada tafsir. Yang saya ceritakan tentang apa, ya? Taqwa. Ada kaitan antara taqwa lagi nafsu, yang merupakan apa? Nafsu. Okey. Dia betul lah tu. Rajah tu dah betul lah tu, ya. Saya nak cerita tentang Quran, tetapi kerana Quran ini sangat sinonim dengan Ramadan. Al-Quran syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Dan sebab itu kita cerita tentang Ramadan sebelum kita cerita Quran. Kita bercerita tentang apa yang sepatutnya kita faham tentang Ramadan, dengan harapan apabila kita memahami falsafah dan konsep Ramadan, maka pada ketika itu proses menjadikan manusia takwa itu memang terjadi pada diri kita, ya. Memang terjadi pada diri kita. Dan kita tahu, mungkin saya simpulkan, mungkin ada setengah yang ada pada minggu sudah, ada yang tak ada pada minggu sudah. Saya simpulkan bahawa Ramadan ialah semua tentang mendidik hawa nafsu. Perkara yang paling utama Ramadan ini adalah hanya cerita tentang didik hawa nafsu. La'allakum tattaqun, sebab takwa yang kita impikan, yang kita mahukan, yang kita inginkan itu takkan tercapai, tidak sama sekali tercapai.
selagi nafsu tidak dididik oleh manusia. Maka sebab itu dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa banyak kebaikan itu nanti akan hanya jadi dalam angan-angan. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Hadis rawahu Ahmad wa Tirmizi. Kita mendapati bahawa banyak benda baik hanya tinggal dalam dustbin angan-angan. Angan-angan je. Bukan tak nak, bukan tak tahu, bukan tak mahu, tapi tak mampu. Tahu, mahu tapi tak mampu. Kenapa tak mampu? Sebab ada benda yang Allah cipta dalam hati kita yang kita tidak proses, sama sekali. Maka dengan sebab kita tak memproses, itulah akhirnya gagal kita mencapai takwa. Dan dalam syariat Allah yang banyak Allah turunkan itu, satu-satunya syariat yang deal dengan hawa nafsu adalah puasa di bulan Ramadan. Jadi kenapa kita duduk mengaji ini? Apa tujuan kita duduk mengaji ni? Maintain tuan-tuan, saya akan tanya macam kelas sama juga ya, walaupun kelas yang lain. Untuk apa kita mengaji di bulan Ramadan ini? Dan ilmu, saya dengar ilmu lagi. Ya. Untuk didik nafsu. Kalaulah itu kitanya faham konsep Ramadan, maka apa saja yang kita buat Ramadan yang tidak mesra ataupun tak rapat di bulan lain, maka rapatkannya di bulan Ramadan. Maksudnya apa dia? Aku belajar nak didik hawa nafsu. Dan kita akan mendapati, Masya Allah, sebut je mari ya. Inilah hebatnya masjid negeri ni. Allahu Akbar. Terima kasih tuan. Okay. Allahu Akbar. Jadi tak ada apa kurangnya di sini nampaknya ya. Untuk apa kita tarawih? Didik nafsu. Ya. Kemudian selepas tu baru ya untuk ganjaran, untuk dekat, untuk qiyam dan segala macam. Tetapi kena duduk dalam prosesnya dulu. Prosesnya yang paling utama Ramadan adalah didik hawa nafsu. Apa saja yang kita buat, maka aku nak didik hawa nafsu. Kita akan mendapati bahawa impaknya berbeza. Kita akan mendapati bahawa kesannya berbeza. Kenapa? Sebab contoh tarawih. Aku tarawih nak didik hawa nafsu. Katalah kita memang faham tentang perkara tersebut. Kita berdiri pada rakaat pertama. Pada rakaat ke-8 mula dah goyang kan? Kenapa goyang? Ramai orang keluar kan? Tetapi yang keluar tu siapa yang suruh? Siapa yang suruh sebenar-benarnya? Nafsu ya? Nafsu yang suruh ya? Sebab kalaulah macam balik kemudian Masya Allah baca Quran, sambung lagi, itu Masya Allah tak ada. Tetapi kebiasaannya berlaku ke begitu, tepuk dada, sendiri mau jawab kan? Maknanya Masya Allah tarikan hawa nafsu. Tetapi kalau kita berdiri sebab aku semayang tarawih, ya Allah aku nak didik hawa nafsu, aku tadarus ya Allah untuk didik hawa nafsu, aku keluar bekerja untuk didik hawa nafsu. Benda tersebut kena clear, jelas ya? Supaya Ramadan itu benar-benar bulan didikan. Kita selalu bercakap secara subjektif, bulan didikan. Didik apa? Apa yang aku nak didik? Maka poin yang paling utama nak didik hawa nafsu. Dan kemudian dulu kita dah ceritakan betapa merbahayanya hawa nafsu. Sempat kan kita cerita? Adakah saya cerita merbahayanya hawa nafsu? Kan? Tak cerita kan? Kita dah cerita tentang bahawa innan nafsa la ammaratun bisu. Bukan ada cerita kan? Tak jelas lah. Berubah kelas, berubah asalnya, ataupun kadang-kadang sel tak berapa berhubung ni pun satu hal juga kan? Bukan kita cerita, kita dah bincang innan nafsa la ammaratun bisu dalam surah Yusuf, surah yang 12 ayat 53. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, merakamkan perkataan Zulaikha, atau lebih tepatnya Imra'ah Aziz, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Ada cerita tak? Alhamdulillah. Okey. Dan kerana nafsu yang sifatnya ammarah, ingat lagi apa makna ammarah?
perintah yang bila diperintah mesti kena ikut. Siapa kena ikut? Akal kena ikut, hati kena ikut, tangan kena ikut, mata kena ikut. Begitulah powernya nafsu, yang kalau tak diurus maka dia terus memberi perintah. Maka jangan cakap, jangan harap kita dapat takwa. Jangan harap kita akan dapat takwa. Sebab itu bila proses ini kita tidak fahami dan kita tidak laksanakan dengan betul, sebab itulah Masya Allah berakhir Ramadan kita jadi orang yang sama. Sebab benda yang patut kita proses tak diproses, benda yang patut dibetul tak dibetul, benda yang patut diurus tidak diurus. Akhirnya nafsu tak diurus. Bahkan lebih malang kadang-kadang Ramadan bulan untuk menyuburkan hawa nafsu. Nafsu makan subur di bulan Ramadan. Dan bila makan adalah punca segala-gala yang lain. Maka sebab itu semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, kita datangkan kesedaran yang besar dalam hati kita. Masya Allah, Ramadan adalah bulan yang benar-benar nak didik hawa nafsu. Saya cerita ke dulu yang bagaimana orang-orang Eskimo membunuh serigala. Supaya kadang-kadang kita nampak, tak cerita tak nampak, bagaimana orang Eskimo membunuh serigala. Serigala ni payah nak dibunuh sebab mereka punya deria bau yang sangat kuat. Deria bau yang sangat kuat. Maknanya Eskimo di kutub di kutub utara, macam mana dia orang? Cuba bayang kalau semua putih, kita datang bawa senapang untuk bunuh serigala, tentulah serigala ni akan nampak, berkawan yang akan nampak. So apa yang dia orang buat? Apa yang mereka buat ialah mereka akan ambil pisau-pisau nipis, sama pisau yang kita gunakan untuk bercukur itu. Nipis kan pisau tu, razor blade, jilid dan segala macam jilid, tajam kan. Dan itulah yang direndam semalaman dalam darah binatang. Ya, rendam pisau-pisau ni dalam darah binatang. Kemudian apa mereka buat? Mereka letakkan di tempat-tempat yang jauh. Bila diletak dan mereka tinggalkan, apa jadi lepas itu? Maka serigala yang deria baunya yang kuat itu menghidu bau darah yang sangat mengiurkan. Lantas deria hidu itu menarik mereka ke arah beramai-ramai pergi kepada di mana tempat sumber bau itu. Dan bila mereka pergi, apa yang mereka buat? Serigala tersebut menjilat pisau tersebut. Kalau tak berapa rasa nak feel balik, nanti cuba tengok razor blade satu, betul ke ya? Jilat tengok, pelan-pelan je. Serigala mula menjilat pisau tersebut dengan jilatan yang seperti orang yang sangat lapar. Maka dijilat berulang-ulang kali, dan serigala hanya sedar yang dijilat adalah pisau hanya setelah pisau tersebut merabakkan lidah-lidah mereka. Sebab kalau kita tahu musim sejuk, kita punya deria tak berapa sensitif kan. Jadi sebab tu kadang-kadang dia kena jilat banyak kali sebab nak dapat feel kesedapan darah tersebut. Jilat ya. Lidah ni rupanya kalau dijilat, diterbelah dulu, kemudian keluar darah daripada tu, dan dijilat berulang kali. Setelah rasa sakit, rupanya dah hancur dah dia punya lidah dia. Dan kebanyakan serigala mati sebab darah banyak mencecer keluar daripada mulut-mulut mereka. Yang kalaupun tak mati pada ketika itu, akan mati juga akhir, dengan sebab buruknya lidah, dan mereka tak boleh nak sentuh makanan ataupun mati kebuluran. Soalannya adalah, kenapa seekor serigala sanggup menjilat pisau? Kalau letak pisau pada serigala tengok berkilat pisau tersebut, yang tajam tersebut, yang sangat nipis. Tak ada serigala yang nak jilat pisau tersebut. Tetapi kenapa serigala menjilatnya? Kemahuan pada darah, keinginan pada darah, keterujaan pada darah, yang menyebabkan pada ketika itu dia melupakan segala-galanya dan dia jilat. Begitulah upaya yang sama ada dalam diri kita. Keupayaan yang seperti itu ada dalam diri kita. Bila nakkan sesuatu, Masya Allah, dia nak. Dan nafsu itu ammar, dia perintah, dia nak. Dan menyebabkan kita menjilat benda-benda yang menghancurkan hidup kita. Pecah musnah rumah tangga, hancur keluarga, pecah persahabatan. Benalah apapun, selagi kita berasas atas asas nafsu pada ketika itu, maka tidak ada jaminan bahawa kita akan selamat.
Maka sebab itu Masya Allah semua yang saya kasih lihat, kalau Ramadan tidak mendidik, apa yang bakal mendidik? Kalau Ramadan tidak mendidik, apa lagi yang bakal mendidik? Maka sebab itu Masya Allah, malangnya pada hari ini orang tak nampak konsep, orang tak tahu bahawa masuk ni adalah aku nak didik sebenarnya. Dan sebab itu kadang-kadang ada juga ya, ada benda okey tapi kena jaga-jaga. Bila masuk Ramadan, awal Ramadan orang dah cerita ya, jangan menyembah Ramadan, tetapi sembahlah Tuhan Ramadan. Ada juga kan? Pada saya okey, tetapi seperti seorang farmasis, dia kena bagi dos yang betul. Masuk mula Ramadan, jangan cerita benda itu. Jangan kata jangan menyembah Ramadan, sebab pada bulan Ramadan memang kita kena banyak ibadah. Nanti orang kata saya di luar Ramadan kurang ibadah. Tak mengapa. Dalam proses tarbiyah dan didikan, tidak mengapa banyak ibadah di bulan Ramadan. Tidak mengapa. Sebab berlaku pada Nabi SAW. Nabi SAW adalah seorang yang pemurah, betul kan? Tetapi apa jadi pada Nabi pada bulan Ramadan? Lebih pemurah. Maknanya berlaku pada Nabi SAW bila datang bulan Ramadan, sebab dia nak didik, mendidik. Nabi yang memang terdidik, nak mendidik supaya mengajar kita. Nabi mendidik kita, begitulah caranya mendidik dan memproses hawa nafsu. Ramadan lebihkan latihan, sebab dia latihan. Maka latihan lebih tak mengapa. Walaupun mungkin bila keluar nanti Masya Allah tak berapa sangat terjadi, masih tak apa. Tetapi latihan kena lebih. Contoh yang saya biasa buat, mungkin tak berapa sesuai di masjid, main bola. Perlawanan bola sepak. Ni anak-anak muda ramai ni kan. Bola sepak berapa minit kita main Kalau perlawanan sebenar 90 minit tu kan. Betul? Masya Allah, ni yang futsal ni yang hebat-hebat ni, Masya Allah. Kan? Muslimah dia anggap je lah, dia macam yalah kot, dia kata kan. Baik, bila perlawanan bola sepak 90 minit, untuk lawan 90 minit, pemain dia berlatih berapa minit tuan-tuan? Untuk lawan 90 minit, pemain-pemain yang nak bermain, wakil-wakil Malaysia ni berapa minit dia berlatih? 90 minit cukup? Dah, mungkin 900 jam. Maka dia kena latih bermati-matian. Masya Allah, hujan turun, coach panggil suruh main dalam hujan. Nanti lawan belum tentu ada hujan. Tak, latihan kena macam tu. Ramadan adalah bulan latihan. Sebab tu kalau lebih tak mengapa, sebab memang orang berlatih dia kena lebih. Tapi orang tak faham dan menyatakan jangan. Dan akhirnya anak-anak muda terutama tahu dah, nanti kalau saya lepas Ramadan memang takkan selalu pergi masjid. Maka akhirnya kalau saya pergi pun nanti hipokrit. Nampak kan bahaya tu cara itu? Maka sebab tu Masya Allah pada kita, ya Allah, pergi saja, banyakkan saja ya, iktikaf sebanyak-banyaknya, walaupun nanti tak berkesan lagi. Biasalah 900 jam pun bila main kena belasah 6-0. Tapi at least dah berlatih. Cuba bayangkan tak berlatih. Maka sebab tu biarkan latihan ini bermain dengan itu baik. Tetapi kadang-kadang masalah besar kerana apa? Sebab kita tak faham konsep. Kita tidak faham konsep. Mana konsep Ramadan ini adalah semuanya tentang didik. Semuanya tentang didik. Qiyamnya didik, siamnya didik, semuanya ada didik. Kalau ini dia fahami, Masya Allah, dia berbeza daripada orangnya. Kerana sekali lagi bahawa takwa yang terbagi pada dua, takwa al-qulub dan amal takwa itu tidak akan berlaku kalaulah sekiranya kita tidak mendidik hawa nafsu kita. Banyak lagi saya fikir nak cerita, tetapi sebab tafsir ini sebenarnya nak cerita tentang Quran. Jadi apa kaitannya antara didik hawa nafsu dan Quran pula? Apa kaitannya yang kita boleh faham, relevannya antara syahrul Ramadan dulu. Faham dulu konsep Ramadan. Unzila fihi al-Quran, diturunkan padanya Al-Quran. Apa yang kita kena faham? Maka marilah kita tengok dari segi falsafah dan konsepnya terlebih dahulu. Nanti insya-Allah kita masuk, sebab pengajian kita ini tafsir akan perlahan masuk kepada ayat demi ayat. Kita bincang tafsir itu apa, takwil itu apa beza di antara tafsir dan takwil, apa dan bagaimana cara dan bentuk Quran itu ditafsir, bagaimana pengolahan tafsir itu kita bakal dapat. Itu masih lagi nanti insya-Allah kita akan lalui dalam kelas kita, ya. Kali pertama kita tengok dari sudut konsepnya terlebih dahulu. Kenapa Al-Quran itu sangat sesuai bagi kita turun dalam bulan Ramadan yang mendidik hawa nafsu. Semua yang saya kasih sekalian, matlamat hidup adalah takwa.
Matlamat kita adalah mencapai takwa. Kemuliaan seseorang diukur pada takwa, bukan kerana dia kuat ibadat, bukan kerana dia paling alim. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kalian yang ada dalam masjid ini bukan orang paling alim, bukan orang paling kuat ibadat, tetapi Allah kata siapa di kalangan kalian yang paling takwa. Kalau dia kuat ibadat dan dia bertakwa, nah ketakwaan bukan kerana ibadatnya, kerana takwanya. Ketakwaan bukan kerana alimnya, tetapi kerana takwanya. Maka sebab itu yang manusia nak buru dalam seluruh agenda hidupnya adalah bagaimana aku nak capai takwa. Itu adalah kita punya ultimate goal, ya, itu yang tertinggi. Maka kita tahu penghalang yang pertama adalah hawa nafsu yang disokong daripada luar oleh syaitan. Baru datang fungsi syaitan. Syaitan tidak boleh apa-apa pada nafsu yang terdidik. Syaitan tak boleh buat dan tak boleh sentuh sesiapa pun dalam masjid ini, dalam majlis ilmu ini, sekiranya nafsu benar-benar telah terdidik pada ketika itu, ya. Dan sebab itulah syaitan pun berkata dalam Al-Quran, Allah rakamkan dalam Al-Quran apa dia? Fabi'izzatik la'aghwiyannahum ajma'in. Syaitan berkata, ya Allah, demi kemuliaan Engkau aku akan sesatkan semua orang. Tidak ada orang yang dalam masjid ini terkecuali saya, tuan-tuan, semuanya syaitan bersumpah untuk sesatkan. Dan yang lebih malangnya, tuan-tuan, syaitan bersumpah untuk suruh kita buat apa? Siapa mungkin rasa syaitan tu dia nak bawa kita sampai ke mana, extend mana? Dia nak suruh kita buat apa? Ya, neraka. Dunia tak nampak neraka. Apa dia punya goal? Dia ada goal dan dia bergerak dalam modus operandi yang sangat teratur. Syaitan dia bukan main-main, dia sangat terancam. Kita je sangka syaitan ni boleh main-main dengan dia. Sebab tu Allah kata syaitan itu adalah musuh, fattakhiduhu aduwan, dan kamu kena ambil betul-betul dia sebagai musuh kamu. Okey, apa matlamat akhir syaitan untuk kita, untuk Zuramli, untuk semua orang dalam? Apa matlamat akhir? Sosial. Baik, matlamat terakhir syaitan pada semua orang adalah sehingga untuk mengkafirkan semua orang. Ingat, syaitan matlamat dia besar. Dia nak kafirkan semua orang. Dia nak kafirkan semua orang. Dia bukan hanya nak ajak orang buat maksiat, itu baru dia punya, orang kata pada stepping stone, baru dia punya batu loncatan saja. Tetapi itu bukan hanya matlamat. Dan syaitan menanda dahi setiap orang yang dia bersumpah akan kafirkan orang ini. Nampak ya? Sebab itu syaitan akan buat kerja, dan syaitan ni pula dia punya jentera yang cukup banyak. Sebab tu dia kata kami boleh datang seorang tu daripada depan, daripada belakang, kanan dan kiri. Dan syaitan akan pergi menurut wazifah masing-masing. Syaitan punya wazifah, maknanya dia punya section, department yang berbeza-beza. Syaitan yang kaki kelentong, jaga orang kelentong, satu hal. Syaitan yang pergi kepada orang riba, satu hal. Yang hiburan, satu hal. Yang zina, satu hal. Semua ini daripada syaitan-syaitan yang berbeza. Syaitan yang jaga rumah tangga, berbeza. Kerja dia jaga rumah tangga je, ya? Urusan rumah tangga, dia je. Kahwin saja, sah saja perkahwinan, maka syaitan itu akan datang ke rumah tangga kita. Ini contoh bagaimana syaitan bergerak. Sebab kadang-kadang bila kita tidak melihat dalam tafsir, kita tidak lihat bagaimana ulama membahaskan, kita rasa syaitan tu biasa-biasa saja. Syaitan bukan biasa-biasa. Gerak kerjanya sangat teliti. Maka sebab itulah syaitan dinamakan syaitan. Mana syaitan? Kalimah syaitan itu bermaksud syatana bermakna ba'uda. Ba'ud. Syaitan bermakna ba'ud, maknanya menjauhkan. Sebab syaitan tak ada benda yang dibisikkan melainkan menjauhkan. Sebab tu syaitan ini tak boleh ambil sebagai kawan. Untuk apa tujuan sekalipun, sebab setiap yang disyur mesti menjauhkan. Walaupun dalam bergurau. Imam Ahmad pernah tidak bertegur dengan kawan baik juga di kalangan seorang ulama. InsyaAllah. Hanya kenapa? Kawan tu bergurau, kata apa dia, aku kalau syaitan
bagikan aku makan yang halal ni pun aku ambil je, gurau je. Maka Imam Ahmad tidak menegurnya selama 40 hari. Dan kawan dia tanya kenapa? Yang pertama, engkau tidak beradab dengan Allah. Allah kata dia musuh, kau masih sebut dia seorang kawan. Dan engkau tidakkah tahu bagaimana bahawa syaitan itu akan sentiasa menyesatkan, walaupun seperti nampak satu benda yang baik. Sebab tak boleh main-main. Syaitan tak boleh kata untuk kawan walau apa tujuan sekalipun, sebab nama syaitana. Dan insyaAllah kita akan jumpa bila bab ta'awuz. Nanti tafsir kita basmalah dimula dengan ta'awuz. Bila ta'awuz kita tengok kat situ, kemudian basmalah, hamdalah, kita akan masuk satu bagaimana berbahayanya syaitan ini. Cuma introduction kita ceritalah sikit agaknya, boleh ya? Okey. Dan syaitan itu yang support semua kehendak nafsu, melagu-lagukan, mengindah-indahkan, menghiburkan apa saja kehendak nafsu seolah-olah betul. Maka sebab tu Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ini masalahnya manusia. Kita nak senang, kita nak kaya, tetapi kaya tu dekat dengan engkarnya manusia. Sebab manusia bila dia rasa cukup, dia mudah jadi engkar. Maknanya bila cukup disebabkan oleh nafsu, maka syaitan akan melagu-lagukan berita gembira sampai akhirnya tak sedar dia melakukan kederhakaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu banyak orang kadang-kadang masa dia susah taat pada Allah, masa senang derhaka pada Allah. Ini yang bahaya ni kadang-kadang. Sedangkan kita minta, ya Allah senangkan, ya Allah jangan payahkan aku, ya Allah. Ya Allah berilah rezeki walaupun daripada langit turunkan, ya Allah. Tetapi kadang-kadang dengan rezeki. Sebab itulah daripada awal, insya-Allah nanti kita bincang pada basmalah betapa pentingnya kunci adalah kesenangan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jangan seperti yang dikehendaki oleh kita. Kesenangan yang dikehendaki oleh kita makin senang, ar-ra'ahu istaghna. Akhirnya dia lihat dia itu cukup, dan akhirnya dia menjadi orang-orang yang yatgha, orang-orang yang derhaka. Baik. Gabungan antara kehendak nafsu dan bisikan syaitan. Sebab tu syaitan tu yuwaswis fi sudurin nas. Imam Ghazali menyebutkan khatar. Khatar adalah bisik yang sangat halus. Dia punya apa? Bisik yang paling halus. Dan saya bisik dengan Tuan Haji ya. Tuan Haji, lepas ni KL. Yang orang lain tak dengar kan? Tuan Haji je dengar. Itu tak halus lagi. Sebab telinga yang dengar. Syaitan dia membisik dalam bentuk khatar. Apa itu khatar? Adalah detik hati kita. Detik hati kita. Dalam detik itulah dimasukkan bisikan. Sebab tu Masya Allah, tak ramai manusia. Sebab tu Masya Allah, usaha ke arah itu memang kita kena buat bersungguh-sungguh. Dan kita harap halaqah kita nanti akan menerangkan, membincangkan, sehingga Masya Allah, ya Allah tolonglah ya Allah, sehingga kita punya protection yang terkuat untuk berjaya menghindarkan diri daripada bisikan syaitan tersebut. Baik, saya masih belum cerita tentang Al-Quran, di mana peranannya. Baik, semua yang saya kasih sekalian, dalam diri manusia ada satu benda, dua benda. Yang pertama akal, yang kedua adalah hati. Baik, rupanya nak capai takwa tidak cukup hanya dengan menekan dan mendidik hawa nafsu, tetapi mesti hati itu mempunyai makanan ataupun apa ni? Pengisian bagi hati itu sendiri. Maka pengisian bagi hati, maka tidak lain melainkan Al-Quran. Jadi sebab itu Masya Allah, ketika saat mana nafsu ditekan, hati kita pada ketika itu hati kita dalam keadaan bersedia, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran, kerana Al-Quran itu sasarannya adalah pada hati. Ya. Contoh yang sentiasa dibaca oleh Nabi awal pagi apa? Antara yang banyak dibaca oleh Nabi SAW di awal pagi adalah, jom kita bincang sama-sama ayat ni. Tuan-tuan sarapan ke? Bersahur ke tadi? Tuan-tuan sahur ke? Macam lain macam, diam je Masya Allah ya. Sahur? Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Saya nak cari baik ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang biasa dibaca oleh Nabi SAW. Apa yang dibaca oleh Nabi SAW?
Ya. A'udzu bikalimat tammat. Okey, satu yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ambil dalam ini. Bismillah. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Boleh kita terjemah sama-sama insya-Allah? Boleh? Ayat surah, siapa ustaz, ada ustaznya? Ali Imran 91. Betul? 190. Terima kasih. Baik, surah Ali Imran 190. Kita terjemah sama-sama insya-Allah. Untuk kita faham di manakah kedudukan Al-Quran dalam diri manusia. Di mana Al-Quran tu masuk kat mana? Di mana dia bermanfaat? Di mana dia bergerak? Di mana dia berinteraksi dengan kita? Okey. Kita tengok inna fi khalqis samawati wal ard. Okey, boleh kita terjemah sama-sama? Tuan-tuan jangan kecil hati kalau saya tanya tuan-tuan ya. Just supaya nampaklah cara orang bersahur tu kan. Sebab tadi bersahur kan. Inna mana inna? Inna maknanya sesungguhnya. Fi pada ataupun dalam. Khalqi. Mana khalqi? Kejadian penciptaan. Mana lebih tepat? Kejadian ke penciptaan? Mana lebih tepat? Penciptaan ke kejadian? Ya? Ya. Sekali lagi saya tanya, mana agaknya lebih tepat untuk kita duduk dalam ilmu tafsir ni, antara nak terjemah dengan penciptaan ataupun kejadian? Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, mana satu? Oh, khilaf nampaknya kalangan bahasa ya. Semuanya pula masya-Allah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Payah kita nak selesai masalah ni. Mana satu agaknya nak pilih? Kejadian. Ada kata kejadian, ada kata penciptaan. Dalam bahasa Arab, bila kalimah khalqun, mana khalq? Oh. Mana khalqun? Khalaq. Dan ada satu makna yang sama lebih kurang, ja'ala. Khalaqa wa ja'ala. Khalaqa bermakna cipta. Ja'al makna jadi. Apa beza di antara cipta dan jadi? Mana mal farqu bainahuma? Apa beza di antara khalqun wa ja'al? Khalqun adalah min adam ilal wujud. Syai'un min adam ilal wujud. Apa maksud dia? Daripada sesuatu yang daripada nol, kosong, kepada ada, maka namanya cipta. Adapun ja'al bermaksud min wujud ila wujudin akhar. Min wujud ila wujudin akhar. Daripada ada kepada satu bentuk ada yang lain. Itu maknanya kejadian. Sebab tu jadi, benda dah jadi, maka sebab itu masya Allah dijadikan benda lain. Contoh ni apa ni ya? Apa saya nak panggil ni? Ni meja. Ada tak sebelum ni? Ada dah? Ya, tak ada. Tapi ada tak kayu ni? Ada. Daripada adanya kayu menjadi adanya meja. Ada kepada ada, maka ja'ala. Khalaqa min nol. Daripada kosong, tak ada benda-benda, kosong dan ada, maka itu adalah cipta.
terjemah bahasa Melayu, tetapi dalam bahasa Arab khalqun. Maka sebab itu bila kita terjemahkan dengan inna fi khalqi, sesungguhnya pada penciptaan. Maknanya dalam iman seseorang merasakan bahawa alam ini tidak ada dahulunya, kosong dan tidak ada, yang ada hanya zat Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang sangat sempurna, kemudian Allah ciptakan dia ataupun Allah adakan dia. Itu maksud inna fi khalqi. Maknanya ayat itu kita baca selari dengan rasa kefahaman yang datang dalam hati. Maknanya Masya Allah, alam ini kosong, tidak ada. Sedangkan manusia, Masya Allah, bolehkah mencipta walaupun sebelah sayap seekor lalat? Berbakat semua, Masya Allah. Tolong, semua pakar-pakar sains yang hebat di dunia mencipta sehelai rumput. Cipta sehelai rumput daripada tak ada kepada ada, boleh atau tak boleh? Oh, boleh dikata. Banyak kat artificial flower tu macam-macam rumput ada, rumput tiruan ada, rumput Jepun ada. Baik, kita ambil rumput yang ada dijual tu, kita potong rumput tersebut, kita gunakan mikroskop. Apa kita nampak? Siratan, serat, fiber yang kita besarkan, betul tak? Tetapi ambil sehelai daun ataupun sehelai rumput, kita potong, kita letakkan di bawah mikroskop, apa yang kita jumpa? Satu sistem. Kita akan nampak satu sistem bagaimana pembakaran, bagaimana bergerak. Pada sehelai daun itu, Masya Allah, dah ada tanda, ada footprints kepada kehebatan wujudnya dan berhebatnya Allah yang mencipta alam ini. Walaupun Masya Allah hanya pada sehelai rumput, belum lagi ambil seorang manusia dan kemudian Masya Allah, hari ini katanya manusia begitu hebat sampai boleh buat rumah kos rendah di bulan, katanya lah Masya Allah, hebatnya. Tetapi manusia belum dapat kaji lagi dalam diri, baru sentiasa ada penemuan baru. Oh, baru jumpa benda ni. Manusia belum habis teroka dalam diri sendiri, yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa itu semua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Yang pertama, wakhtilaf. Mana wakhtilaf? Wakhtilaf, kan begitu ayat yang kita baca. Wakhtilaf dan wakhtilaf, ya, percanggahan, ya, boleh kita namakan dia ikhtilaf, ya. Sebab tu ada benda dua, satu khilaf, satu ikhtilaf. Khilaf maknanya berbeza tetapi masih sama. Ikhtilaf berbeza yang percanggahan. Khilaf maknanya adalah benda berbeza, ya, berbeza tetapi bendanya sama. Contohnya apa? Contohnya apa, ya? Contohnya berbeza tapi benda sama. Okey, alhamdulillah, terima kasih, Masya Allah, tak sia-sia dudukan saya, Masya Allah, ya. Okey, contohnya Masya Allah nak pergi satu tempat, tetapi nak perginya Shah Alam, tetapi seorang ni ikut jalan, naik kereta, seorang ikut naik motor. Maka keduanya ada perbezaan tetapi sama, sebab dua-duanya nak pergi ke Shah Alam. Tetapi bila ikhtilaf, sesuatu benda yang beza, ya, so, satu benda beza. Sebab tu dalam pandangan ada kadang-kadang dia jadi ikhtilaf. Ikhtilaf ni maknanya Masya Allah bercanggah sama sekali. Yang ni kata boleh, yang ni kata tak boleh, yang ni kata halal, yang ni kata haram. Ketika itu ikhtilaf. Khilaf berlaku, ikhtilaf pun berlaku. Baik, ikhtilaf adalah percanggahan. Ikhtalafa maknanya apabila berlaku satu perbezaan daripada kalimah ikhtalaf, ifta'ala yaftailu ifti'alan, mufta'ilun mufta'ilu, ifta'ila tafta'il, mufta'alu mufta'alu, ikhtalafa yakhtalif ikhtilafan, mukhtalifun mukhtalifun, ikhtalif la takhtalif, mukhtalifun mukhtalifun. Ikhtilaf maknanya berlaku percanggahan. Apa yang bercanggah? Lail wan nahar. Lail wan nahar. Apa makna lail? Kan tak sama malam dengan siang. Bercanggah. Malam gelap, siang cerah. Cuma samanya lebih kurang sebab malam pun tidur, siang pun tidur. Itu sama. Tetapi siang dan malam berbeza. Sebab tu dikatakan bercanggah. Wakhtilaf ataupun dalam bahasa yang lebih tepatnya adalah berselisih.
Berselisihnya antara malam dan siang. Maknanya ada perselisihan malam dan siang, ada perselisihan. Wahtilafil laili wan nahar la ayatin, la ayatin. Mana la ayatin? Nescaya di sana adanya ayat. Mana ayat? Tanda, 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 tanda. Jamak. Tanda, 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 tanda. Banyak tanda. Bukan satu tanda, bukan dua tanda, bukan tiga tanda, tapi banyak tanda lah. Maka Allah gunakan kalimah la ayatin. Yang saya nak ajak bincang adalah ayat yang akhir ni. Liulil albab. Liulil albab. Mana ulil albab? Okey, saya dapat terjemahan. Jom kita saya nak bagi pahala sedekah pada ramai orang di sini. Just cakap saja, ya. Liulil albab, orang yang punya akal. Terjemah lagi. Jom. Orang yang berfikir, orang yang punya fikiran, orang yang punya akal lagi. Orang yang faham, bagi orang yang faham. Saya nak dua lagi. Orang yang mengkaji. Satu lagi. Orang yang baik. Untuk terjemah kita tengok apa kata dasar bagi ayat itu. Ulu, yang empunya. Albab. Biasa dengar kalimah albab? Apa makna albab? Ini memang pengaruh cerita Kiramli dan ni, masya-Allah, ya. Ahmad Albab. Baik. Albab di situ bukan daripada babun, babani, albabun. Jamak takfirnya sama tetapi rootnya tak sama, kata dasarnya tak sama. Sebab di sini penting untuk kita faham, supaya kita faham di mana kedudukan Al-Quran untuk diri kita. Di mana kedudukan Al-Quran untuk diri kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liulil albab, bagi orang yang punya. Siapa yang punya? Albab. Albab adalah merujuk kepada kalimah al-lubbu. Al-lubbu. Lubbu. Ulul albab adalah bagi orang yang punya lub.